Okey, parents boleh guna cara macam ni. Kita kenalkan A kecil, A besar, B kecil, B besar. Okey, kita ulang-ulang dan ulang setiap hari. Kita kena ada target. Contohnya hari ni kita nak ajar A dengan B je. Kita bagi dia ingat A sampai B. Sampai diingat, bila dah ingat baru kita up sikit C dengan D dan seterusnya. Benda ni kena secara apa orang kata, kena selalu buat lah supaya diorang ingat otak kan. Benda ni pun secara santai-santai. Sebab kita guna teknik ni tak ada guna fonik tau. So jangan parents cakap, oh cikgu tak pentingkan ABC. Sebenarnya kita pentingkan juga ABC. Cuma benda ni kita buat secara santai, secara relax. Kalau dekat tadika pun kita buat macam time-time murojaah. Dalam kelas, time-time diorang tengah main-main tu, kita ambil flashcard, kita tunjuk ni huruf apa ni huruf apa, ni huruf apa, macam itu. So dekat rumah parents pun boleh buat macam tu. Macam dia tengah main ke, parents buat flashcard sendiri, tak payah cantik-cantik, tak payah gambar, just tulis A kecil, A besar macam tu, tunjuk kat dia. Ni huruf apa, ni huruf apa. Tak payahlah buat sampai A sampai Z, cuma tunjuk tu 3 huruf je ikut kemampuan dia. Lepas tu kita boleh up-upkan huruf tu setiap hari. Okay, itu untuk pengenalan abjad lah. Untuk video seterusnya nanti saya akan memperkenalkan suku kata yang mengandungi huruf vokal A. Okey, suku kata mengandungi huruf A ni merupakan basic kepada semualah. Semua buku. Dia kena menguasai betul-betul. Kalau dia dapat menguasai suku kata abjad suku kata vokal A ni, orang kata suku kata yang paling asas ni, dia akan senang untuk menguasai buku-buku seterusnya. Melalui imaginasi dengan lenggok bunyi. Budak tak pandai ABC pun dia boleh baca. Yang penting ada disiplin, rajin. Ikut target saya kebanyakannya anak murid-murid saya yang ni saya dah ajar banyak dah. Saya rasa saya memang dah ajar diorang. Cuma diorang kena ulang kaji lah sebab cuti sekolah kan, banyak yang dah lupa. Jadi untuk video seterusnya saya akan tunjukkan lah macam mana suku kata tu. Dan saya harap parents dapat buat secara konsisten bersama dengan anak-anak. Video kali ni saya nak share tentang suku kata yang mengandungi vokal A. Contohnya A awan, ba badan, ca cawan, da daun, fa fana, ga gajah, ha hamil, ja jari, ka kaki, la laluan, ma mata, na naga, pa patung, ko kori, ra rama-rama, sa sawa, ta tajam, wa wajah, ya yakin. Okey, kita kan menggunakan konsep imaginasi, sebab itulah saya letakkan simbol-simbol gambar di sini. Okey, boleh tengok kan simbol-simbol gambar ni. Contohnya macam saya cakap lah, setiap simbol ni kadang-kadang buatkan imajinasi pelajar ingat. Tengok macam ba. Ingat ba, bentuk ba ni, badan dia ni macam B. Ba. Okey, ingat badan, ingat ba. Okey, tengok cawan. Cawan bentuk dia macam ni, C. Dia punya pemegang. Ingat cawan, ingat ca. Okey, daripada situlah pelajar akan berimajinasi. Bila dia ingat bentuk gambar, imajinasi dekat fikiran diorang macam mana bentuk cawan, diorang automatik mesti akan ingat, oh, cawan, ca. Okey, parents boleh buat macam ni ataupun bentuk lain mengikut kreativiti parents. Benda ni boleh buat secara santai kat rumah juga. Boleh buat berulang-ulang. Ikut level anak-anak jugalah. Ada anak-anak tu jenis cepat, kita boleh cepatkan dengan suku kata yang banyak. Jika anak tu macam slow, kita target satu hari cuma 1-2 suku kata macam A dengan ba. Okey, macam mana kita nak tahu anak tu dah dapat ingat ke belum apa yang dia baca ataupun imajinasi. Kita boleh buat macam ni Contoh saya buat macam ni. Okey, contohnya macam ni. A ba a ba. Buat macam ni, minta dia ulang banyak kali baca. Kalau dia dah ingat, kita boleh tukar kepada suku kata lain. Contohnya suku kata ca ke, da ke, fa, ga dan seterusnya. Dan boleh buat macam ni juga tapi secara random.
Contohnya secara ni macam ni lah. Katalah dia dah ingat suku kata A dengan ba kan. Dia dah ingat ca, dia dah ingat da. So kita boleh gabungkan suku kata yang dia dah ingat. Contohnya macam ni. Ca, da, ca, da, ba. Okey, macam tu. Pada masa yang sama, katalah anak tu tak ingat, kita boleh gunakan teknik imaginasi dengan lenggok lah tu. Okey. Katalah dia tak tahu huruf da ni, kita bagilah clue. Daun bunyi apa? So, secara automatik pelajar mesti akan ingat da. Okey, da. Okey, macam tu lah. Dan seterusnya. Kebanyakan pelajar semua dah sampai dah suku kata yang saya ajar ni. Cuma mungkin lama sangat cuti, mungkin diorang akan lupa. So, kebanyakannya saya rasa lebih kepada ulang kaji lah. Mungkin ada student 4-5 tahun yang masih belum menguasai lagi. Tapi kebanyakannya yang 6 tahun ada yang dah menguasainya. Cuma saya minta diorang ulang kaji sajalah. Dan parents boleh buat macam ni, bentuk macam ni, ataupun ikut kreativiti parents lah nak buat macam mana. Janji simbol ni ikut yang macam saya buat lah. Sebab simbol ni semua sama. Jadi bila kita menggunakan simbol yang sama, jadi pelajar ingat dekat otak diorang. Oh, macam ni bunyi ni, bunyi apa, ni bunyi apa, macam tu lah. Jadi benda ni akan dibuat secara berulang. So saya akan buat kelas ulang kaji untuk mengingatkan diorang punya ni lah, suka kata diorang dah sampai mana. Bila ada kelas bacaan, saya akan buat secara berkumpulan. Dan di situ saya akan cek bacaan diorang. Mana pelajar yang dah menguasai, saya akan tukarkan kepada level-level lain mengikut modul tahap buku. Tapi buat masa ni kebanyakan pelajar kita masih berada di tahap 1, iaitu buku 1. Jadi kebanyakan video yang saya share hari ni boleh digunakan untuk 4, 5 dan 6 tahun. Sebab ada juga pelajar kita 6 tahun yang tak tahu ABC, yang tak tahu lagi baca suku kata. Bagi yang dah advance sikit, yang kata orang dia dah lepas suku kata ni, ada jugalah beberapa orang pelajar 6 tahun yang saya tengok dah buku 2 dah habis, dia dah buku 3. Itu saya akan bagi bacaan secara live buku lain lah. Sebab buku 3 ni dia punya teknik dah lain pula, tak sama dengan teknik yang sekarang saya bagi tahulah. Jadi untuk tu saya akan buat teknik lain untuk pelajar-pelajar yang dah buku 3 ataupun modul 3. Okey. Terima kasih.